Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bab seterusnya kan, bab baru kan, man hazala bi syai'in fihi zikrullah, sama mempersendakan kalimah Allah. Bagus ni tajuk ni. Bab 827. Bab barang siapa mempersenda. Kita baca bahasa Arab lah. Man hazala bi syai'in fihi zikrullahi awil qur'anu awil rasul. Bab menjelaskan hukum barang siapa yang mempersenda gurau. Hazala maksudnya adalah mempermainkan. Sakhara ataupun sakhira atau istahza'a atau la'ban. Hazala maksudnya mempermainkan, memperlekehkan, memperendahkan. Itu maksud hazala. Dalam buku ni terjemah bersenda gurau. Termasuklah bersenda gurau, mempermain dengan menyebut nama Allah, Al-Quran dan Rasul. Iaitu bab ni menjelaskan apa hukumnya orang yang mempersendakan ayat Quran dengan hadis dan nama Allah dan nama Rasul dan seumpama dengannya. Wa qaulullahi ta'ala, dan kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika kamu tanyakan kepada orang munafik tentang apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka lakukan, bawah nanti kita akan tengok tafsirannya, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan main-main je ya Rasulullah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, kerana kamu telah kafir sesudah beriman. Atau tafsiran terjemahan lainnya, la ta'tadzir, jangan kamu mencari-cari alasan lagi lah, sesungguhnya kamu telah kafir sesudah beriman. Maksudnya orang munafik kata, ya Rasulullah, kami hanya main-main je. Allah kata tak payah. Adakah Allah Ta'ala kata apa? Adakah dengan ayat Allah, Rasul, dengan Al-Quran kamu nak main-main? Tak payah cari alasan lagi lah, kamu telah kufur, keluar daripada Islam. Apa cerita dia ni? Bawah tu diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah secara ringkas. Nak panjang, buka tafsir Ibn Kathir. Bahawasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk, ada seorang yang berkata, belum pernah kami melihat para ahli baca Al-Quran ini, iaitu pembaca-pembaca Al-Quran. Itu siapa? Sahabat lah. Zaman tu yang baca Quran sahabat lah. Orang yang lebih buncit perutnya, arghabu butunan, lebih dusta lisannya, wa aghdhabu al-sunan, wala ajbana indal liqa, dan tidak ada lebih pengecut. Ajban, jubun kan pengecut. Indal liqa, ketika peperangan. Maksudnya kita tengok orang yang pengecut lah, macam orang ni, pengecut, perut boroi dan seterusnya, memperlekehkan Nabi dan sahabat Nabi. Maksudnya qurra, pada ahli baca Quran, Nabi dan sahabat Nabi lah. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang ahli baca Quran itu. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, omong kosong yang kamu katakan. Maksudnya kadzabt, kamu cakap benda yang dusta.
bahkan kamu adalah munafik, walakinnaka munafiq. Nampak? Para sahabat belum datang wahyu lagi, dia dah faham dah. Siapa yang suka kutuk-kutuk sahabat, memperlekehkan sahabat, memperlekehkan Rasul, dia kata ini mesti confirm perangai munafik. Belum datang wahyu lagi. Niscaya akan kuberitahukan kepada Rasulullah, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bincangkan faedah daripada benda ni. Ada benda yang kita kena report. Kita tengok orang buat dosa, ada benda yang tak payah report, kita diam je. Kita minta dia taubat, kita diam. Ada dosa yang orang buat, kita kena report kepada pemerintah. Kita kena maklumkan kepada pemerintah. Apa contoh yang kena maklum? Iaitu kesalahan-kesalahan yang boleh merosakkan akidah, merosakkan keamanan dan ketenteraman awam. Itu Syekh Al-Fawzan bila tanya kepadanya berkenaan dengan kalau orang menyebarkan risalah-risalah liberal, dia kata wajib memberitahunya kepada kerajaan. Semua kerajaan menghukumnya hukuman yang berat sehingga dia tak ar-radi, al-hukm ar-radi, dia kata hukuman yang berat ke atas dia sehingga dapat supaya dia dihalang daripada ajaran yang sesat tadi. Itu liberal. Apatah lagi yang ahli syirik, yang dah keluar fatwa. Yang pelik yang dah keluar fatwa tak nak ditangkap, yang tak keluar fatwa itulah yang dihalang-halang. Yang dah keluar fatwa, Naqsyabandiyah dah keluar fatwa berzaman-zaman keluar dah, tak ditangkap, dibiar je, bermaharajalela. Bahkan Sabit RTM pernah ambil gambar dia, pergi kat pulau besar, buat upacara kat sana, yang mufti Kerajaan Melaka menghukum sesat. Tak tangkap juga, boleh lagi berluasa, boleh berhana-hana lagi dengan orang ramai. Barakallahu fikum. Kita semoga Allah yahfazukum, semoga kita yahfazuna wa iyyakum. Allah Ta'ala jaga kita, jaga kamu semua daripada kesihatan yang nak buat ni. Nabi SAW nampak para sahabat, dia pergi report, kata semoga kamu ni dikenakan tindakan. Maksudnya, lalu pergilah Auf kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tapi sebelum ia sampai, telah turun wahyu Allah kepada Nabi SAW. Ketika orang itu datang kepada Rasulullah, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maksudnya Nabi dah mula bergerak dah. Maka berkatalah dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan mengobrol. Sindol lah kan, ngobrol, sembang-sembang, bersenda gurau. Betul kan, ngobrol tu sembang-sembang kan, bersenda gurau, ngobrol. Sebagai obrolan, itu orang sebagai gurauan orang yang berpergian jauh kan. Bila kita berjalan musafir jauh kan, kita boring dalam kereta pun, kita buat lawak, kita bersenda gurau, betul tak? Kita kenakan orang ni, kita kenakan orang tu. Biasalah kan dalam kereta, dia musafir jauh. Tapi dia tak tahu ada benda yang tak boleh buat lawak, ada yang tak boleh buat lawak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana agama yang tak boleh buat lawak. Bahkan sebagai orang dia buat lawak pakai serban, pakai janggut, apa semua tu dalam ketika buat lawak. Dan dia hitamkan dahi, dia buat astaghfirullahaladzim, dia buat kelakar-kelakar macam tu. Itu salah satu bentuk pelecehan kepada orang yang saleh. Jangan kita kelakar, kita gelak, dia buat kelakar tu sampai menang lah. Siapa yang mengetahui ya? Dia buat lawak, dia mempelekehkan ahli-ahli, orang-orang saleh, orang yang mengajak orang kepada kebaikan. Dia buat macam forum, buat kelakar, pakai tudung apa semua. Dia mempelekehkan orang-orang tu. Ini salah satu bentuk pelecehan terhadap orang saleh. Apatah lagi kalau cara dia cakap tu astagfirullah, Allahu akbar. Kita tak berani nak kata declare tempatan Islam ni, tapi itu salah satu bentuk yang boleh merosakkan akidah dia, termasuk dalam larangan ayat ni. Pakai jubah kan, lepas tu buat cara-cara yang sedemikian, lalu orang pun tergelak untuk melekehkan. Ini salah satu bentuk pelecehan terhadap agama. Tak boleh. Cara menyebut nama Allah, saya sebut dalam kuliah ni dulu, yang masa bulan Ramadan tu kan, cerita kelakar, dia buat cerita kelakar. Semua cerita kelakar masalah sekarang. Dia nak buat kelakar, dia kata tiba-tiba keluar hantu, dua orang hamba Allah ni, yang terkenal lah dua ni pelakon.
terkenal sebagai pelakon lawak. Lalu tu keluar hantu satu dekat tengah minum tu. Lalu dia buat muka takut dia lah, buat macam kelakar dia lah. Kau kata bulan Ramadan tak ada hantu, dia kata. Dia mau lari, bila lari, hantu tu datang dekat dia, peluk dia orang. Yang seorang ni buat nyanyi lagu Allahu, Allahu, Allahu. Mula-mula tengok macam kelakar, lepas tu benci, rasa benci. Ini bentuk memperlekehkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat main-main macam tu. Ini kita buat main tadi, ngobrol-ngobrol. Ialah boring apa semua. Ini bentuk memperlekehkan ayat. Belum lagi kita buat memperlekehkan apa dia? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperlekehkan azab kubur. Dan macam-macam lagi bentuk yang lain pelecehan yang kita tengok sekarang ni. Sebab nak melawak, sebab melawakkan terhadap agama. Cuma bagi pendapat saya juga, yang kadang-kadang dia buat lawak sebut nama Allah, Allah, Allah kan, dalam buat lawak tu, saya rasa itu pun boleh termasuk dalam mempermainkan kalimah Allah. Kita sebut nama Allah dalam keadaan wajilat qulubuhum. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kan kita baca hadis berkenaan dengan lelaki yang nak berzina tu, perempuan tu kata ittaqillah. Pendek je ayat tu, takutlah kamu kepada Allah. Terus dia stop daripada dia nak buat zina. Ini dalam filem tu disebut nama Allah. Kemudian ada pula wanita-wanita yang mutabarrijat, kasiyat, ariyat. Kita kata ini satu bentuk permainan nama Allah Ta'ala yang lebih teruk daripada orang munafik ni buat zaman tu. Jadi kita hati-hati. Ketika orang tu datang kepada Rasulullah, dia kata, tak Rasulullah, kami hanyalah main-main. Ibnu Umar berkata, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah. Pegang pada pelana, tarik, ya Rasulullah, kami main-main je, kami main-main je. Sedang kedua kakinya tersadung-sadung batu sambil berkata, sebenarnya kami hanya bersenda gurau. Sebenarnya kami hanya bersenda gurau. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Maksudnya kandungan bab ini, orang yang bersenda gurau dengan menyebut nama Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya adalah kafir. Ia adalah tafsir dari ayat di atas terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbezaan antara perbuatan menghasut dan setia kepada Rasulullah SAW. Nampak tak? Melaporkan perbuatan orang-orang fasik kepada waliul amr untuk mencegah mereka tidaklah termasuk perbuatan menghasut, mengumpat-ngumpat, mengadu domba. Bukan. Tetapi termasuk kesetiaan kepada Allah, Rasulnya, pemimpin umat Islam dan kaum muslimin seluruhnya. Perbezaan antara sikap memaafkan yang dicintai Allah dengan sikap keras terhadap musuh-musuh Allah. Tidak semua permintaan maaf mesti diterima. Ada juga permintaan maaf yang ditolak. Nanti kita akan bincangkan apakah hukum mengutuk Rasulullah SAW, memperikirkan Rasulullah SAW seperti zaman sekarang. Dia buat gambar, dia buat filem, dia buat apa, dia buat kenyataan-kenyataan dia macam tu. Rasulullah ni kuat seks, Rasulullah ni pedophile. Itu kutukan yang direct, bukan pelekehkan lagi. Buat gambar-gambar, lukisan-lukisan. Penjelasan, mari kita baca apakah ulama huraikan masalah ni. Bab man hazala bi syai'in fi zikrillah awil Quran awil Rasul. Ayat tadilah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Al-Imam Ibn Kathir, Imaduddin Ibn Kathir rahimahullah berkata dalam tafsirnya bahawa Abu Mash'ar Al-Madani daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi dan lainnya berkata, seseorang dari orang munafik berkata, belum pernah aku melihat orang yang seperti mereka yang ahli baca Al-Quran, yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya dan lebih pengecut dalam perangan. Maka dilaporkanlah hal itu kepada Rasulullah SAW, namun beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Lalu munafik itu berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanya main-main saja. Seperti kisah tadilah. Kemudian beliau bersabda, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, kerana kamu telah kafir sesudah beriman.
jika kami memaafkan segolongan daripada kamu lantaran mereka bertaubat, nescaya kami akan mengazab golongan yang lain. Sebab nanti kita akan tengok bawah ni, bahawa ada sebahagian di kalangan mereka yang buat lawak tu taubat betul-betul. Mahsyi, nanti kita akan tengok nama dia, Mahsyi nama dia, ya? Sesungguhnya kedua kakinya tersadung-sadung batu, akan tetapi Rasulullah SAW tidak mahu melihatnya, sedangkan ia memegang sabuk pelana unta Rasulullah SAW. Abdullah bin Wahab berkata, Hisham bin Sa'ad bercerita kepadaku daripada Zaid bin Aslam bin Abdullah bin Umar, yang berkata bahawa ketika terjadi kejadian perang Tabuk, ada seorang yang berkata di majlis, tadilah belum pernah kami melihat akhir, maka berkatalah seorang di kalangan mereka, omong kosong yang kamu katakan, faqad kadzabt. Tadi dalam riwayat tadi tak sebut nama, dalam riwayat tak sebut nama. Nah, yang kita baca tadi Auf bin Malik. Bahkan kamu adalah munafik, nescaya akan kuberitahu kepada Rasulullah SAW. Lalu kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW dan Al-Quran telah turun. Abdullah bin Umar berkata, sepertinya aku melihat dia berpegangan sabuk pelana unta Rasulullah SAW, sedang kedua kakinya tersadung-sadung sama batu, sambil berkata, sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Dan Rasulullah SAW sama kisahnya yang sama juga sampai akhir. Ibnu Ishaq berkata, ada sebagian munafik, di antaranya Wadi'ah bin Thabit. Ini Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq riwayat sirah. Salah seorang daripada Umayyah bin Zaid bin Amr bin Auf dan Makhshi bin Humayyir. Ini yang dikatakan taubat tu. Seorang daripada Bani Asja' yang menjadi sekutu daripada Bani Salamah, mereka mencela. Maksud sini adalah mengejek, bukan mencela maki. Kalau mencela maki ma'ruf, kafir terus. Ketika beliau sedang menuju ke Tabuk, salah seorang, macam contohnya macam Abdullah bin Ubay, bila balik daripada perang Uhud, dia kata la yakhrujannal a'azzu minhal adzal. Sebenarnya Allah Ta'ala telah mengeluarkan yang hina di kalangan kami. Kan bila balik perang Tabuk kan kalah. Bila sahabat dengar ni Abdullah bin Ubay telah mengatakan, ini cela. Abdullah bin Ubay kata, tengoklah puak-puak ni, mereka ni seperti anjing, kita bagi makan kat dia, sammin kalbak yakuluk. Dalam patah Arab dia kata, sammin kalbak, kamu gemukkan anjing kamu akan makan kamu balik. Dia samakan para sahabat yang hijrah daripada Madinah, daripada Mekah tu, kan datang Madinah, diorang nak kena miskin, kita bagi makan, bagi bantuan apa semua. Lepas tu sekarang dia pula yang nak halau kita. Itu Nabi kata, sammin kalbak yakuluk. Dia berkenaan dengan bila bergaduhnya orang tu dalam, dan dengan kisah lain pula, dia bergaduh dua orang Ansar dan Muhajirin kan. Ansar dan Muhajirin bergaduh pasal telaga kan, siapa minum dulu apa semua. Dan ada satu orang tertumbuk dia atau tertendang dia. Lalu kata, ya lil Ansar, wahai Ansar, tengok apa Muhajirin dah buat. Muhajirin kata, ya lil Muhajirin, tengok Muhajirin apa yang orang Ansar dah buat. Sampai begitu dekat Abdullah bin Ubay kata, nampak sammin kalbak yakuluk. Tengok orang puak-puak ni, kita bagi dia bantuan sekarang lebih pula sampai kat Nabi SAW. Tapi Abdullah bin Ubay ni munafik yang pure. Jadi Nabi tak hukum bunuh kat dia. Sebab apa? Nanti kita akan tengok kes ni, sebab apa Nabi tak hukum bunuh. Kalau ikut hukumnya, dia kena hukum bunuh. Wallahu a'lam, kita akan bincang nanti. Ada sekelompok orang munafik di kalangan Bani Amr bin Thabit, seorang daripada Umayyah bin Zaid, daripada Amr bin Auf, dan daripada Makhshi bin Humayyir, seorang daripada Bani Asja' yang menjadi sekutu daripada Bani Salamah. Mereka mencela Rasulullah SAW ketika beliau sedang menuju ke Tabuk. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, apakah kamu mengira bahawa bertarung dengan Bani Al-Asfar seperti berperang dengan orang Arab dengan sebagainya yang lain? Bani Asfar ni apa? Orang kuning lah, kulit kuning. Bani Asfar ialah orang yang kulit kuning lah. Asfar kuning, safra. Maksudnya nak lawan dengan orang Rom. Tabuk ni orang Rom, Byzantine. Kau ingat macam lawan puak-puak Arab lain ke? Ini puak yang hebat, kerajaan dia besar apa semua. Demi Allah, sumpah dengan nama Allah. Ini makruf, tauhid rububiyah ada, tauhid uluhiyah tak ada. Sesungguhnya kami besok sepertinya melihat kalian digiring, dibunuh, ditarik dalam keadaan terbelenggu. Ditarik, digiring tu ditarik kan, tak? Ditarik, digiring dalam keadaan terbelenggu, tangannya diikat, maknanya jadi tawanan perang, untuk menakuti kaum muslimin. Maka berkatalah Makhshi bin Humayyir, demi Allah, aku merasa senang kalau aku melaporkan agar setiap orang dari kita dicambuk 100 kali.
kita akan binasa kalau ada ayat Al-Quran turun kepada kita kerana ucapanmu. Nampak? Makhsyi ni dia faham, dia ada iman, cuma dia baru masuk Islam. Rasulullah SAW berkata, biasalah kan sebagian kita ni, kita selalu duduk dengan puak-puak geng-geng kan. Geng-geng tu buat lawak, kutuk-kutuk. Kita pun kadang-kadang termasuk sekali. Kadang-kadang bila kelakar sangat, kita pun terlayan lawak tersebut, sedangkan kita tak sedar bahawa lawak tu lawak yang kufur. Macam ni juga makhsyi ni macam ni lah. Kita boleh faham itu situasi dah. Itu semua puak-puak dia. Dia terkutuk Rasulullah apa semua. Jadi dia adalah, bila tengok dah lebih ni, dia kata, baik kita bertaubat. Kalau tidak nanti kita kena 100 kali lagi bagus. Sebab nanti kita akan disampai ni berita ke Allah Ta'ala, pasti sampai. Ini imannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dia macam Ka'ab bin Malik juga lah. Kalau aku bohong, nanti besok ayat Quran akan turun kepada Nabi SAW. Dia kata aku ni bohong, dan terbukti memang turunnya ayat Quran. Rasulullah SAW berkata kepada Ammar bin Yasir, sebagaimana yang aku dengar, temuilah kaum itu kerana mereka telah terbakar. Tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka ucapkan. Jika mereka tidak mengakui, maka katakanlah, akan tapi kamu berkata begini dan begitu, dengan begini dan begitu. Lalu Ammar berangkat menemui mereka, dan ia berkata kepada mereka seperti apa yang diperintahkan Rasul. Lalu mereka menemui Rasulullah SAW untuk minta maaf kepadanya. Wadi'ah bin Thabit berkata, seraya memegang pelana unta Nabi, sedangkan beliau tetap berada di atas untanya. Wahai Rasulullah, kami hanya bersenda gurau dan main-main. Berkata Makhsyi berkata, wahai Rasulullah, aku tertahan oleh namaku dan nama ayahku. Maksudnya apa? Aku tertahan oleh namaku dan nama ayahku. Maksudnya apa? Dia sumpah lah. Seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah, jika kami maafkan segolongan daripada kamu, nescaya kami akan mengazab segolongan lain. Allah Makhsyi bin Humayyid, maka ia berganti nama Abdul Rahman. Ia mohon kepada Allah supaya terbunuh dalam keadaan syahid yang tidak diketahui tempatnya. Maka ia terbunuh dalam perang Yamamah. Perang Yamamah lawan siapa? Perang Yamamah perang lawan Nabi palsu yang tidak diketahui bekasnya. Ikrimah berkata dalam tafsir ni, kata ada orang yang termasuk insya-Allah diampuni. Allah Ta'ala kata tadi kan, kalau kami akan mengampunkan sebagian yang lain, kami akan mengazab sebagian lain atas apa yang mereka telah lakukan. Bahawa di antara mereka tu yang pergi buat lawak tadi, ada yang taubat. Antara itulah dia kata tadi Wadi'ah bin Thabit dan Makhsyi. Wallahu a'lam. Ikrimah berkata dalam tafsir ayat di atas, ada orang termasuk insya-Allah diampuni, berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mendengar satu ayat yang dimaksudkan di ayat itu adalah aku, sebuah ayat yang membuat kulit merinding dan hati menjadi takut. Ya Allah, jadikanlah kematianku terbunuh di jalan-Mu, di mana tidak ada seorang yang berkata bahawa aku telah memandikannya, aku mengafaninya dan aku menguburkannya. Maksudnya dia kata, biar ya Allah, aku mati dan kerana aku tak diketahui orang, sebagai balasan ke atas apa yang telah aku lakukan. Bayangkan, dia buat satu lawak je, dia dah doa macam tu supaya Allah Ta'ala bagi dia satu kematian macam tu. Kita banyak lawak kita buat dah, banyaklah kita buat macam ni semua. Adakah kita semua kembali kepada Allah macam ni Makhsyi buat ni? Tu kita benda macam ni kita kena sedar kepada orang ramai bahawa membuat lawak, buat apa kelakar-kelakar atas agama ni tak layak langsung. Nama Allah, ayat Quran dan Nabi tak layak langsung untuk kita buat lawak. Movie drama kadang-kadang tengok dia doa kepada Allah, it's acting, bukan betul. Kalau dia tak ada unsur untuk melawak, untuk melekeh-lekeh kan, tak ada masalah. Berlakon macam doa. Kita kan orang ramai orang pergi Mekah tu nak ambil gambar depan Kaabah kan. Cepat ambil. Berlakon juga tu. Kan ramai kan? Kita depan Kaabah tu ramai. Dekat Padang Arafah, cepat ambil. Orang pun ambil gambar. Nanti dia ambil gambar menghadap ke tiang putih. Habis fitnah. Orang kata dia doa kat tiang putih. Barakallahu fikum. Jadi kat sini, kalau tak ada unsur mempelekehkan, macam sambil doa, dia buat kelakar ke apa ke, atau dalam doa tu doa, kan setengah-setengah buat lawak kan. Dia bila baca adaan tu kan setengah-setengah buat setian tu, macam tu mempelekehkan doa. Kita pelekehkan doa. Ingat doa ni main-main macam tu kan. Doa senjata mukmin, silahul mukmin, fad'uni astajib lakum. Bayangkan Allah Ta'ala doa kepada aku mustajabkan. Arahan daripada Allah Ta'ala tu, dia boleh main buat macam tu.
Ini kita hati-hati. Barakallahu fikum. Ustaz, kalau kenyataan yang dia kata macam perlikikan sunah-sunah, dia kata janggut macam kambing dan semua, Itu masuklah. Kalau kata-kata nak hukum dia tu, itu sisi lain. Nak hukum dia tu terkeluar kata lafaz tadi, pakai janggut macam kambing contohnya, kambing gurun. Pakai ni apa, pakai kelambu-kelambu hitam ni. Dah kelambu dah mai, gagak-gagak hitam dah sampai. Dulu pernah masa zaman-zaman orang pakai purdah ramai tu, kata nama gagak-gagak hitam dah sampai. Apa kelambu bergerak, apa lagi? Ninja. Ninja macam-macam lah. Ninja tu tak nampak sangat pelikir. Ninja tak nampak macam ninja pun, tapi tak nampak sangat pelikir. Macam gagak-gagak hitam, kelambu bergerak. Ini satu pelecehan terhadap hukum Allah. Nak pula kalau dia melecehkan orang tu kerana orang tu kuat agama. Setengah orang, dia tengok orang alim datang, dia kata, tengok, ahli syurga damai dah, ahli syurga damai. Dia memelekehkan, dia tak suka kerana agama orang. Bila orang datang mesti dah akan tegur apa semua, kata ahli syurga damai, ahli syurga damai. Kita hati-hati dalam bab ni. Kalau kita mempelekehkan orang tu kerana agamanya, dia ada masalah akidah tu, nifak, termasuk nifak akbar. Kalau kita lekehkan ahli syurga damai sebab dia ni cakap je macam hebat, tapi dia pun tak buat, itu lain cerita. Macam banyak kali bila kita kata, tengok dah menyalak dah, dengar azan, dah menyalak dah. Kalau ikut hukum kata-kata tu kufur, dengar azan kata menyalak, mana boleh. Bayang ulama kata Quran ni mushaf, musaihif pun tak boleh. Mushaf tu Quran, musaihif Quran kecil, maksudnya yang kecil, tasghir pun tak boleh. Dalam bahasa Arab ni, Islam bahasa Arab. Jadi nak kata-kata tadi tu boleh bawa kepada pelecehan terhadap sunnah Nabi. Tapi nak hukum dia, itu yang ulama yang buat. Sebab dia kena tahu, adakah dia tahu perbuatan tersebut. Dua isu yang beza. Adakah dia tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang boleh menyebabkan terkeluar dari Islam? Yang kedua, adakah dia iktikad bahawa benda itu adalah satu bentuk lawak, memperolok-olokkan? Dua pula. Kata, ustaz, saya tak niat nak perolok ustaz, saya ni cakap saja. Itu isu yang kedua. Sebab nak jatuhkan hukum ni bukannya mudah untuk kata seorang untuk kufur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan sambung lagi pada masalah kalau apakah hukum kata orang yang buat lawak ke atas Allah, Rasul dan kitab. Adakah diterima taubat ni? Sebab dalam masalah ni ada beza. Yang mempelekehkan Allah dan mempelekehkan Rasul, ada dua hukum yang berbeza. Nampak macam mempelekehkan Allah tu lebih besar hukumannya, tapi kita akan lihat nanti sebenarnya mempelekehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukuman dia lebih berat banding dengan hukum mempelekehkan ayat Allah, Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab mempelekehkan Allah dan ayat Quran ada ruang untuk bertaubat. Mempelekehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut pendapat yang lebih rajih, tak ada ruang untuk taubat. Itu kita bincangkan masalahnya biiznillah taala pada kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Di sini saya ambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa sekali lagi pada 30 dan 31 hari bulan ni akhir ni ada daurah, iaitu khusus bacaan kitab dari Ustaz Yazid bin Al-Qadir Jawas, ma'ruf, 30-31 di Masjid Al-Qurtubi. Percuma, kitab saja kena beli. Kitab yang percuma. 30-31 mula pada Sabtu petang pukul 5 petang lepas asar sampai lepas isyak. Itu esoknya pagi sampai zuhur dan asar lepas isyak sampai isyak. Tuan-tuan boleh rujuklah pada website lah, kan, Eventbrite tu Ustaz Yazid KL Tour, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.